Tengok histogram di bawah menunjukkan jisim dalam gram bagi beberapa bungkusan yang diterima di sebuah pejabat pos. Okey, ini adalah histogram. Lepas tu dia akan minta cari jumlah bilangan bungkusan. So kalau nak jumlah bungkusan, bagaimanakah kita nak tahu bilangan dia? Maka kita lihat kepada kekerapan. Kekerapan ialah bilangan lah. Contohnya bungkusan yang beratnya titik tengah dia 50.5 adalah berapa? 40. Sekejap, kita lihat kalau 10 petak adalah 50, 2 petak adalah 10 lah. Boleh? So di sini 40 lah. Boleh? 40. So di sini 100, 110, 120. Di sini adalah 240. Di sini 200. Di sini adalah 140. Nampak dua petak Okey, ini adalah 60. Dapat? Maka berapakah jumlah? Maka tengok soalan A. Jumlah bilangan bungkusan sama dengan tambah 120, 40, 200, 140 tambah 60. Jumlah dia? Jumlah berapa? Ada yang boleh bagi saya jumlah? Jumlah berapa ya? 800. Semua dapat 800? Jawapan dia 800. Okey, kita lihat B. B kata lengkapkan jadual di bawah. Kecilkan sedikit sebab tak nampak Okey. Maka kita lihat di sini senang kelas. Okey, jap. Sebelum kita transferkan, jap Okey. Sebelum saya transferkan kekerapan, kita lihat di sini. Ini sempadan atas, ini adalah selang kelas. Selang kelas adalah daripada 36 hingga 45. Berapakah saiz dia? Berapa nombor di sini? Ada berapa nombor di sini? You boleh guna jari lah. Kalau kamu kira di sini ada 10 nombor lah. Okey, maka selepas 45, kita ialah 46. Boleh? So, daripada 46, kira 10 nombor, kita akan sampai ke 55. Dapat? Okey, seterusnya 56 hingga 65. Boleh tak you nampak trend dia tak? Kalau 36 dia jadi 45. Jadi 46 dia jadi 55. Okey, so sini 66 75 76 85 86 95 96 berapa? 96 berapa sini? Kalau 96 berapa you dapat? 105. Boleh? Okey, seterusnya kita lihat sempadan atas. Kalau kamu nak rujuk pun boleh. Kalau tak rujuk, kita lihat dalam kelas, kita akan ambil nilai yang tertinggi. Kita akan ambil nilai yang tertinggi tambah dengan 0.5. Maka 55.5. Dan kita tahu bahawa saiz dia ialah 10. Maka setiap satu tu tambah 10. 65.5, 75.5, 85.5, 95.5. Sini. 100. Baik. 05.5. Boleh? Okey, kita nak lihat frekuensi kekerapan dia. Tetapi sebelum kekerapan dia, kita lihat maklumat dalam graf. Okey, maklumat dalam graf adalah titik tengah. Maklumat dalam graf adalah titik tengah. Sekejap Alamak, teacher kena clear Alamak, tengok sudah hilang. Sebab teacher tak guna tulisan di PDF. Okey, maka kalau tengok maklumat di sini, kelas dia adalah titik tengah. 50.5 duduk di mana? Sekejap teacher isi balik di sini. Sini adalah
55, 65. Okey, tadi kita dah isi sempadan atas. Okey, maka kita lihat kekerapan dia. Okey, 50.5 di kelas pertama ke kelas yang kedua? Kalau tengok nilai 50 tu duduk di mana? Kita boleh nampak dia duduk di kelas yang kedua sebab daripada 46 hingga 55, 50 tu duduk di tengah, betul? Maksudnya kekerapan 40 tu duduk di sini. Ini tak ada kan? So kosong. Boleh? Okey, seterusnya sini 120. Tertinggi ialah 240, 200, 140, 60. Boleh? Boleh faham tak macam mana teacher kenal pasti? Okey, 50.5 tu duduk di mana? Sebab antara 46 hingga 55, 50 tu duduk di tengah. Maka dia adalah kelas yang inilah. Okey, di mana nilai-nilai ini merupakan nilai titik tengah. Okey. Alright. So next kita lihat dia nak apa? Dia nak kekerapan longgokan. Kalau kekerapan longgokan, apakah maksud kekerapan longgokan? Maksudnya dia nak tambahkan bilangan tu berlapis. Boleh tak? Dia longgokkan dia daripada yang pertama. Okey, kalau kita di kelas pertama, okey, kelas pertama, sebelum kelas pertama tak ada nilai, maka dia kekal 40. Tapi bila kita pergi kepada kelas yang ketiga ini 120 kekerapan dia. Jadi kita kena tambah dengan yang kelas ke sebelum. Maka kita akan dapat 160. Okey, dia tambah beginilah, dia tambah. Okey, dan di sini kita tambah 160 tambah 240. Kita dapat 400. Kita sentiasa ambil yang atas tambah dengan kelas yang semasa. 400 tambah 200, kita dapat 600. 600 tambah 140, kita dapat 740. 740 tambah 60, kita dapat 800. Okey, kita dapat 800. Bolehkah? Okey, kalau boleh kita lihat C. Alamak. Tengok dengan menggunakan skala, lukiskan histogram, longgokkan berdasarkan data itu. Dia nak histogram longgokkan. Kalau histogram, masih ingat tak histogram? Ini ialah histogram lah kan? Ini ialah histogram. Tetapi ini adalah histogram biasa, kekerapan biasa. Sekarang dia nak kamu buat histogram kekerapan longgokkan. So kalau kekerapan longgokkan, bagaimana kita nak buat? Teacher nak buka file. Sekejap teacher tengok ada graf tak dekat sini, kertas graf. Okey, kita lihat balik dulu . Dia kata 2 cm kepada 10 gram pada paksi X, 2 cm kepada 100 bungkusan pada paksi Y. Okey, cuba lihat kertas graf. Sekejap teacher tunjuk kertas graf. Okey, ini adalah kertas graf. Maka bagaimanakah kita nak lukis? Okey, kita tahu bahawa ini adalah 2 cm. Ini adalah 2 cm. Maka kamu pun buat paksi Y dengan paksi X. Okey, kita buat paksi Y. Okey, ini paksi Y. And then kita buat paksi X. Paksi X. Dia kata, okey, 2 cm
2 cm kepada 10 gram. Maka tadi Pak CX dia mula dengan berapa? Dia mula dengan 50.5. Masih ingat tak kelas pertama titik tengah dia? Adalah 50.5. Maka 50.5 kita kena selang 2 cm. Maka saya mula di sinilah 50.5. Boleh? Jadi 60.5, 70.5. Okay, 80.5, 95, 105 dan ada lagi tak? 110.5. Yang ni tak ada dah kan? Ini dah tak ada Tapi tak apalah, kamu dah isi lebih pun tak apa. 2 cm kepada 100 kan? 100. So sini 200. Okay. 300, 400, 500, 600. Kena ingat Pak CY dia mesti seragam. 700, 800, 900. Maksimum tadi berapa? Maksimum tadi 800 kan? Jadi teacher di sini kita akan buat kekerapan longgokkan. Okey? Bila kita nak buat graf histogram longgokkan, kamu kena ingat bahawa longgokkan maksudnya dia akan sentiasa bertambah. Begini. Okey, dia tak ada naik turun. Okey, dia sentiasa bertambah. Okey, cuba refer balik Saya akan tengok balik graf tadi, data tadi. Boleh ingat tak? Inilah 40. Sekejap teacher nak guna pen. Take note 40, 400, 600, 800 kepada. Boleh? Masih ingat data dia? Boleh ingat data? So kita balik kepada kertas graf. Okay. Maka untuk 50.5 kita akan lukiskan 40. Betul? 40. Maka kalau 40 sikit je 40 sampai sini je. 40 sebab sini 50. Okay. Lepas tu 160. 160 duduk di sini. Okay, 160. Seterusnya kita pergi kepada 400. Sorry sebab teacher tulis di screen, licin screen dia. Okay, after that 600. 600 di sini. Seterusnya 740. 740 di sini. Alamak. Sekejap 740. Lepas tu 800. Dan habis 800 adalah terakhir. Maka ini adalah histogram longgokkan. 740. Okay, ini 600. Ini adalah histogram longgokkan. Boleh? Okey, jadi di sini tak isi dengan X lah. Tadi masih ingat tak? Jisim kan? Yang ini adalah jisim. Jisim dalam gram. Okey, ini adalah bungkusan kan? Bungkusan jisim. Lepas tu di Pak CY adalah kekerapan longgokkan. Sebab kita lukiskan histogram longgokkan. Boleh? Okey, dah ke? Boleh? Kita balik kepada soalan tadi. Maka untuk C kita dah buat. Untuk C dah.
Okay, kita dah buat histogram longgokan berdasarkan data. Lepas tu dia nak kamu lukiskan ogive dan plot kotak pada graf yang sama. Okey, pada graf yang sama dia nak buat ogive. Kalau ogive kena ingat di sini kita akan isikan nilai sempadan atas. Okey, di sini adalah kekerapan longgokan. Boleh? Boleh? Okey, kita pun lihat graf tersebut. Bagaimana kita nak tambahkan histogram pada graf tadi. Ini adalah histogram kita. Kita nak tambahkan ogive. Masih ingat untuk ogive kita guna upper boundary kan? Kita gunakan sempadan atas. Untuk sempadan atas, kelas pertama ialah daripada berapa dah tadi? 45 hingga 46 hingga 55 kan? Okay, jadi sempadan atas dia ialah 55.5. Maka 55.5 duduk di sinilah. So tanda dia di sinilah. Oh sorry, teacher guna color lain Alamat. Okay, 40 tu duduk di sini. Maka sini kosong lah. Okay, lepas tu dia tanda di sini. Sini. Sebab dia tanda di mana? Dia tanda di sempadan atas. Okey, maka ogive, kalau lukis ogive, kita tak boleh guna pembaris. Maka perlu buat lengkuk yang smooth graph. Ini adalah ogive. Boleh? Okey, selain daripada ogive, dia nak kamu buat plot kotak. Kalau plot kotak kita nak buat macam mana di dalam graf? Dia kata pada graf yang sama dia nak buat plot kotak kan. So plot kotak tu bagaimana? Plot kotak dia beginilah. Sekejap Okey, plot kotak begini. Ini plot kotak. Okey, dan dia akan ada median. Dia ada median, dia ada kuartal pertama, and then dia ada kuartal ketiga. Ini adalah Q3, ini Q1, median lah. Boleh? Jadi kita cari dulu nilai-nilai dia. Okey, kita cari dulu nilai-nilai dia. Maka median dia duduk di mana median? Median beginilah. Kalau jumlah dia 800, median adalah 400. Okey, maka ini adalah median dia. Bolehkah? Maka median dia duduk di sini. Ini adalah median. Okey, di sini adalah median dia. 400. Okey, median 400. Maka kuartal pertama kita akan ambil separuh antara 0 hingga 400. Maka 200. 200 tu duduk di mana? Kita akan ambil nilai di ogive lah. Maka ini adalah Q1. Boleh? Q1 di sini. Ini adalah median. Dan kita nak cari Q3, kuartal ketiga adalah antara median, titik tengah antara median dengan yang tertinggi. Maka 600. 600 duduk di mana? 600 ada di sini, 600. Okey, maka kita cuba buatkan plot kotak dia. Plot kotak dia, okey, di sini adalah ambil 2 petak. Sekejap Kita tengok di sini kita ambil 2 petak. Ini adalah Q1. Boleh? And then median, ini ialah median. Dan Q3, ini Q3. Okay, kita akan buat plot kotak. Okay, dan beginilah. Dia sehingga ke sini kan. Dan mula daripada 1 petak di sini. Okay, maka ini adalah plot kotak lah. So, kalau dalam plot kotak, nilai dia kita dapat di mana? Mereka akan baca terus di sini.
nilai median, okey, nilai median, nilai Q3, nilai Q1. Maka ini merupakan plot kotak lah. Junat dia di mana? So tengok apakah nilai di sini? Sebenarnya bila kita lukiskan ogive, kita perlukan sempadan atas. 55.5, maka sini adalah 45.5. Boleh? Di sini 55.5. Okey, maka nilai di sini 45.5 minimum kan? Maksimum ialah maksimum berapa? 105.5. Boleh? Maka ini ialah plot kotak lah. Jadi hari ini kamu belajar 3 graf histogram longgokan. Kita lukis ogive. Kena ingatlah ogive mesti guna sempadan atas. Nilai untuk sempadan atas. Buat di sinilah 105.5. Terlalu kecil kan? Boleh nampak ke? Boleh nampak ke? Boleh? Ini adalah cara kita nak lukiskan graf histogram ogive dengan plot kotak. Ada 3 jenis plot kotak. Boleh? Okey, kalau boleh saya akan pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya di mana? Okey. D. Siaplah. Kita tengok E. Dia ada E. Okey, soalan dia. Dia minta apa? Daripada ogive, cari julat antara kuartal. Julat antara kuartal ialah guna Q3 tolak Q1. Di mana kuartal ketiga tolak kuartal pertama. Ini yang kita perlukan. Sekejap Kita perlukan julat antara kuartal. Lepas tu daripada box plot, okey. Apa dia nak? Daripada plot kotak, nyatakan beza antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Okay. Ada 2 kan? Julat antara kuartal dengan nilai minimum dengan maksimum. Maka kita balik kepada graf tadi. Okay, kita balik kepada graf. Dia nak kamu cari. Kita buat E dulu E. E dia nak apa? Julat antara kuartal. Okay. Julat antara kuartal tadi kita dah ada bacaan Q pertama dengan Q ketiga, betul? Q3 ialah berapa? Q3 85.5 dan Q pertama berapa? Sini 60 kan? So 7, 60, 61, 62, 65, 66, 67.5. Di sini tengok Okey. Tengok sini 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. So Q pertama ialah Q1 ialah 67.5. Q1 kuartal pertama lah. Okey, dan tadi Q3 ialah 85.5. Julat antara kuartal. Okey, julat antara kuartal. Sekejap. Saya tulis di mana? Saya buat di tempat kosong lah, boleh tak? So, julat antara kuartal sama dengan 85.5 tolak 67.5. Okay. 85.5 tolak 67.5. So, julat dia 18. Boleh? Julat dia 18. Bagi kepada soalan F. Dia nak daripada plot box, okay, plot kotak ini, dia nak apa? Beza antara nilai maksimum dengan nilai paling kecil. Okay, nilai paling kecil. Color mana boleh guna untuk bezakan dia? We got blue, we got red. Ambil green, tak boleh ambil orange. Maka soalan F, tak boleh tak nampak Soalan F. Boleh tak nampak. Soalan F, boleh tak? Saya guna black color. Okay, soalan F. Dia nak beza
nilai minimum dan maksimum kan? Maksimum pada plot kotak. Maka sama dengan maksimum ialah berapa tadi? 105 105.5 tolak 45.5. Okey. 105.5 tolak 45.5. Maka 60. Beza dia ialah 60. Bolehkah kelas? Boleh, boleh dapat tengok plot kotak kita akan ambil daripada terkecil sehingga terakhir. Ini plot kotak. Boleh? Ini nilai median. Kuartal pertama, kuartal ketiga. Q1, Q3. Boleh? Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Ada masa lagi tak? Masa habis. Okey, tak apa. Okey, soalan nombor 3 kita dah habis bincangan. Okey, saya nak kamu lihat soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 saya nak kamu buat sendiri boleh? Cuba buat dulu. Okey, cuba buat dulu soalan nombor 4. Nanti untuk next lesson teacher akan share jawapan soalan nombor 4 dan soalan nombor 5 dan 6. Ada 3 soalan. Tak apa. You buat soalan 4 dulu, 3 dulu. Soalan 4. Okey. Tengok dia kata lengkapkan jadual. Tahu pandai ke nak guna gundalan? Gundalan maksudnya beginilah, kalau di sini 3 batang, 3 lah. So kekerapan tengok saya tambahkan kekerapan. Ini kekerapan longgokan tak sama kekerapan. So 3. Kalau dia buat begini maksudnya 5. So 5 tambah 4 9 15. Sini berapa? 8. 5, ini 6, sini 3, sini 1. Boleh? Kekerapan. Bila dapat kekerapan, kita boleh cari kekerapan longgokan. Longgokan kita mula dengan 3 kan? Lepas tu tambah dengan 5, so 8. Tambah dengan 9, 17 dan seterusnya. Untuk sempadan atas, kamu boleh buat. Okey, tengok. Dia bagi sempadan atas, dia tak bagi kelas kan? Selepas daripada 99, nombor ialah 100. Kita tengok. Beza dia ialah 10 nombor kan? Maka 109. Kalau tak tahu 10 nombor, nombor mana kita tengok. Sebelum 110 ialah 109. Okay? Siapkan gerak jadual. Soalan B, dia nak kamu buat apa? Hitungkan variance. Alamak, teacher tak ajar lagi untuk formula variance. Okay. B kamu skip dulu. Untuk next lesson teacher akan bincangkan. Okay, teacher akan bincangkan B bagaimana kita nak cari variance. Saya nak kamu lukis ini. Lukis frekuensi poligon. Okay, dengan menggunakan skala. Okay, boleh? Okay, lepas tu dia kata apa? Jika suatu catapan dilukis berdasarkan data tersebut, hitung sudut bagi keluarga yang mempunyai simpanan bulanan. Yang ni kamu sudah belajar kan di form 1. Kita nak cari sudut. Okay, kita tengok apa yang dia nak. Hitung sudut bagi keluarga yang mempunyai simpanan bulanan melebihi 120. Melebihi 120 maksudnya mula daripada 3 kelas yang belakang lah. Boleh? 3 kelas yang belakang. Kita akan ambil jumlah 3 kelas yang belakang. Sini berapa? 10 kan? Bahagi dengan jumlah kekerapan darab dengan 360. Okey. Lukiskan histogram pada paksi yang sama. Dia nak buat poligon kekerapan, lepas tu baru dia buat apa? Histogram. Lepas tu F, dia nak apa? Nyatakan perbezaan antara histogram dengan sebuah histogram longgokan. Apa dia? Di sini dia nak apa? Histogram. Ini nak histogram. Lepas tu dia nak nyatakan satu perbezaan antara histogram dengan sebuah histogram longgokan.
Tadi kan kamu ada belajar histogram kan? Histogram. Okey, ini histogram. Selain daripada histogram, kita ada histogram longgokan. Dia begini kan? So, apakah beza antara dua ini? Cuba jelaskan. Okay, teacher nak kamu buat soalan 4 selain daripada 4B. You buat 4A, C, D, E, F. Okay, lepas tu hantar pada teacher hari ini boleh? Okay, you cuba buat. Next lesson saya akan bincangkan jawapan dia. Boleh? Kelas bolehkah? Boleh ya? Okay, kalau boleh kita berhenti di sini untuk hari ini boleh?